Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda sedang cari satu desktop speaker budget untuk gaming PC kesayangan anda ataupun konsol kegemaran anda, audio dia padu, saiz dia compact sesuai untuk letak di atas meja, nampak clean, nampak cantik, saya nak recommend anda untuk beli speaker terbaru dari Sonic Gear, iaitu Sonic Gear Moro X5 Pro. Apa yang menarik tentang Sonic Gear Moro X5 Pro ni, dia based on model legendary Sonic Gear iaitu Moro X5. Itu memang laku keras. Saya boleh kata Moro X5 antara produk yang sangat-sangat gemilang untuk Sonic Gear. Adakah Moro X5 Pro ni bakal mengulangi sejarah yang sama? Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okey guys, kalau anda tengok Sonic Gear Moro X5 Pro dekat Shopee ataupun dekat website, anda akan fikir yang ini adalah sebuah speaker yang bersaiz besar. Tapi sebenarnya saiz dia compact. Nanti saya tunjuk, kita ukur dia punya panjang lebar tu macam mana. Ini adalah produk yang kita akan dapat kalau kita beli. Packaging dia sangat nice. Lepas tu ada Moro X5 Pro dekat sini. Dekat bawah ada detail dia. Dan untuk makluman anda, Moro X5 Pro ni adalah 2.1 multimedia speaker. Dia boleh support Bluetooth, FM radio, ada AUX in, USB, SD card, MMC, MP3 mode, wireless remote control. Dia ada bagi kepada kita satu wireless remote controller. Alright, jom kita buka. Saya repack balik benda ni. Actually saya dah test dia. So saya repack balik untuk buat unboxing kepada anda, tunjuk kepada anda apa yang anda akan dapat kalau anda beli Sonic Gear Moro X5 Pro ni. Alright, dari atas ni first kali kita akan dapat dia punya remote controller. Kemudian kita akan dapat satu kabel untuk sambungan dia punya speaker nanti. Lepas tu ini dia punya speaker kanan. Lepas tu ada speaker kiri. Dan kita tarik keluar polystyrene. Dekat bawah ada satu subwoofer lah. Okey, sekali lagi saya ulang apa yang kita akan dapat kalau kita beli Sonic Gear Moro X5 Pro ni. First kali dia punya buku manual, which is dalam bentuk kertas yang sangat simple. Kemudian dia punya warranty card, sama juga dalam bentuk kertas yang sangat simple. Kemudian dia bagi kepada kita satu remote controller. Lepas tu dia bagi juga kepada kita satu kabel untuk input. Hijau ni kita akan sambungkan ke kita punya PC ataupun kita punya device. Tak kisahlah anda nak guna PC, anda nak guna anda punya konsol ataupun anda punya smartphone, boleh, tak ada masalah. Kemudian dia bagi kepada kita 2 biji speaker. That's why kita panggil dia 2.1 channel multimedia speaker. Lepas tu dia punya subwoofer ataupun dia punya induk lah. Alright, kita tengok dia punya speaker dahulu. Speaker dia macam saya bagi tahu kepada anda, saiz dia compact. Kalau saya ukur dia punya ketinggian tu lebih kurang dalam 12 cm. Kemudian lebar dia dalam lebar ataupun kedalaman dalam 7 cm. Dia punya panjang dari bahagian hadapan dalam 9 cm. Ini dia punya speaker utama. Dari segi design memang kita nampaklah ada elemen X sesuai dengan nama dia, Sonic Gear Moro X5 Pro. Jadi ada unsur X tu. Tak nampak kosong, tak nampak plain. Build quality dia standard untuk speaker. Lepas tu dia punya induk. Dia punya induk pun sama. Di bahagian hadapan kita boleh nampak ada elemen X dekat sini. Lepas tu branding Sonic Gear dari segi panjang lebih kurang dalam 16 cm. Tinggi dia 16 cm juga. Dan dia punya kedalaman dia punya lebar kedalaman dalam 24 cm. Seriously, speaker ni dia tak besar, dia sangat compact. Biasanya subwoofer ataupun dia punya induk ni kita letak dekat bawah meja. Dia punya speaker 2 biji ni kita letak di tepi monitor kita, dan kita akan dapat satu audio experience yang best. Okey, dekat atas induk dia ni ada dia punya controller. So ada satu notification LED yang mana LED ni akan tunjuk kepada kita power on dan juga off. Lepas tu ada satu button untuk EQ. Kita boleh tukar dia punya audio profile kepada beberapa audio profile yang Sonic Gear dah buat kepada kita. Untuk makluman anda,
ada Sonic Gear Moro X5 Pro ni dah ditune oleh geng engineer audio Sonic Gear dekat Singapura. Lepas tu ada satu channel plus button, which is ini pun adalah next track punya button. Ada satu search button in case anda nak guna radio, dia akan search channel yang anda nak, dan ini juga adalah play pause button. Lepas tu ada channel minus, ini adalah previous track. Lepas tu ada mode button. Untuk makluman anda lagi, speaker ni dia bukan sahaja boleh guna radio, kita pun boleh guna USB-A, cucuk masuk dekat port USB-A yang ada dekat sini. Kemudian kita boleh cucuk masuk SD card. Lepas tu kita boleh guna dia menggunakan kabel yang dia bagi kepada kita tadi, dan kita boleh guna secara Bluetooth 5. Dan di bahagian belakang dia, dekat sini adalah dia punya input output connection, which is sangat-sangat simple. First kali kita ada volume knob, lepas tu kita ada bass knob. In case anda nak tambah lagi dia punya bass, bagi rasa lagi tebal, lagi dalam gitu. Kemudian ada dia punya audio input. So dekat sinilah kita akan cucuk speaker, audio input dekat atas dan juga audio output dekat bawah. So dekat sinilah kita akan cucuk masuk audio dari kita punya smartphone dan smartphone ataupun PC, dan dekat sini kita akan keluarkan ke kita punya speaker. Ada satu switch untuk turn on dan off, and ada dia punya kabel power dan juga dia punya antena dekat sini. So untuk guna dia simple saja, ambil satu speaker dengan warna putih, kita synckan dengan warna putih dekat bahagian bawah ni. Lepas tu kita ambil satu lagi speaker yang dia punya kabel berwarna merah ni, kita cucuk dekat bahagian bawah berwarna merah, dan dengan cara tu kita dah dapat guna speaker ni. Of course kita kena turn on lah, dan anda kena pastikan yang merah tu duduk dekat belah kanan monitor anda, yang putih duduk dekat belah kiri monitor, baru anda akan dapat satu audio yang tepat lah. Kalau anda terbalik benda ni, kalau guna untuk layan lagu, untuk main, untuk movie, tak ada masalah, sebab kita tak perlu sangat audio kiri kanan dengan tepat kan. Tapi kalau anda guna untuk main game, anda akan keliru. Bunyi macam belah kanan tapi enemy datang belah kiri. Bunyi belah kiri tapi enemy datang belah kanan. That's why anda kena pastikan tak tertukar. Kalau tertukar pun sebenarnya dia masih lagi berfungsi, dia masih lagi mengeluarkan bunyi. Alright, saya akan turn on dia dan saya akan kongsikan dengan anda audio dia macam mana, kualiti bunyi dia macam mana. Tapi sebelum tu guys, saya nak tunjuk kepada anda cara nak connect speaker ni ke Bluetooth smartphone kita. Sangat simple, kita tekan mode and dia punya notification ni akan blinking warna merah dan juga warna biru. So bila dia dah blinking macam ni kan, kita search dekat smartphone kita, akan keluarlah Moro X5 Pro. Kita tekan dan dia pair, dia akan connect lah. Kita tekan pair, dia akan connect. Dan bila dah connect, dia punya notification LED tadi akan static warna biru. Okey, saya cerita tentang EQ dia dulu. EQ dia ni, dia dah bagi kepada kita 5 option lah. Kita boleh pilih sama ada kita nak normal punya. Lepas tu kita boleh pilih untuk jazz, kita boleh pilih untuk rock, kita boleh pilih untuk pop and classic. Untuk first kali bila kita tekan ni, EQ dia by default dia akan datang dalam keadaan normal. So normal ni anda boleh adjust dia punya bass dekat belakang, cari yang paling sesuai dengan anda, which is bagi saya macam tak payah guna normal ni. Saya sendiri prefer anda pergi ke rock punya. Bila kita tekan sekali, dia punya EQ akan berpindah ke pop. Pop ni bunyi dia macam slow sikit lah, bunyi dia slow sikit. Lepas tu kalau kita tekan sekali lagi, dia akan pergi ke rock. Bila pergi ke rock ni, audio dia akan jadi sangat besar lah. Dia punya bass, dia punya treble, everything macam dah boost ke 2 kali ganda macam tu. And saya personally suka dia punya rock equalizer, dengan syarat saya kena rendahkan dia punya bass tu. Sebab kalau kita guna rock yang default tu, dia punya bass sangat-sangat tebal. Untuk sesetengah lagu kita akan rasa macam kenapa bunyi dia macam ni, macam pelik lah. That's why saya pilih EQ rock, kemudian saya akan rendahkan sikit dia punya bass. Lepas tu bila kita tekan sekali lagi untuk EQ ni, dia akan berpindah ke jazz. Bila jazz ni bunyi dia nyaring sikit, dia fokus kepada mid dan juga high. Untuk sesetengah lagu memang bunyi macam
dia sampai peak lah. Saya tak suka. Bunyi jazz dia saya tak suka. Lepas tu dia pergi ke klasik. Klasik ni sangat-sangat balance. Bunyi dia neutral macam tu. And saya macam saya bagi tahu, personally saya suka rock lah. Even kalau dia datang normal tu, saya akan berpindah ke rock dahulu. Bunyi dia akan jadi boost lagi besar. Kemudian saya akan rendahkan dia punya bass. Ini dari segi EQ dia. Kalau kita bercakap tentang normal ataupun default setting dia memang boleh bagi, sebab dia ada subwoofer. So bab bass tu anda tak perlu nak risau sangat lah. Memang nice gila. Isu dia ialah dekat treble. Treble dia macam kita dah tak boleh nak buat apa-apa dah. So kita kena pandai balancekan dia punya bass. Kalau anda tak pandai balancekan dia punya bass akan tenggelamkan semua bunyi frekuensi yang lain lah. Dia macam mid dengan high dia dah malar dah. Kita tak boleh nak ubah apa-apa. The one and only yang kita boleh main hanyalah dia punya bass ataupun kita tukar equalizer tadilah. Overall, audio dia bagi saya sangat-sangat best. And untuk dapatkan audio yang best tu, macam saya bagi tahu tadi, dua speaker yang kecil ni kita letak di tepi kiri kanan monitor kita. Dia punya subwoofer kita letak dekat bawah. Mungkin ada di antara anda terfikir macam, kalau letak dekat bawah macam mana kita nak main dengan button-button dia ni? Habis cakap, of course tak ada masalah sebab dia bagi kepada kita satu wireless remote controller ni. Dengan dia punya remote controller ni kita boleh tukar dia punya mode, kita boleh tukar dia, kita boleh mute dia. Lepas tu kita boleh tambah volume, tolak volume, pergi ke next track, previous track. Lepas tu kita boleh play pause button and kita pun boleh adjust dia punya EQ tadilah. Jadi kalau anda guna untuk main game, mungkin anda pilih dia punya rock EQ, dan kalau anda nak layan podcast, anda tukar ke jazz. Bunyi dia lagi sedap lah kalau anda nak layan podcast kan. Jadi harga dia RM169 Malaysia. Adakah saya recommend? Seriously, saya sangat-sangat recommend. Speaker ni bagi saya kan, bawah RM200 Malaysia sangat-sangat berbaloi lah. Kalau dia mampu bagi kepada kita audio yang best, seriously, sangat-sangat berbaloi. More than that, lebih dari 200 tu, kena fikir dulu. Kena fikir dulu kalau anda betul-betul guna speaker, anda tak guna headset, then okay nak beli. Tapi kalau anda jenis main game guna headset, seriously, bawah 200 speaker ni, anda kena beli bawah RM200 Malaysia. Ini pendapat peribadi saya lah. Saya nak tanya, berapakah bajet yang anda sanggup keluarkan untuk sebuah speaker? Mungkin anda boleh kongsikan pendapat anda dalam ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.